Saya bersama dengan saudara Syahri Jeffrey atau lebih dikenali sebagai Kumis-Kumis. Beliau merupakan seorang, boleh dikatakan pakar sejarah dan bukan daripada institusi ilmu, dan bahan beliau lebih kepada usaha beliau dalam menghimpun sejarah-sejarah naratif yang diperolehi daripada sumber-sumber primary ataupun primer dan juga sumber-sumber secondary ataupun sekunder. Jadi pertama saya ingin bertanya dengan saudara Kumis-Kumis lah. Boleh. Macam Kumis-Kumis ni menarik sikit bah. Kumis-Kumis ni bila kita ingat dia mesti seseorang yang mempunyai kumis. Tapi sebaliknya tidak ada kumis hari ini. Jadi mungkin saudara Kumis-Kumis ataupun Syahri Jeffrey berkongsi dengan khususnya dengan mahasiswa-mahasiswi lah. Kenapa pentingnya kita menilai ataupun membaca tentang sejarah? Bagi pendapat saya, sejarah ni sebenarnya penting sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang tahu sejarahnya. Jadi kita selama beberapa ratus tahun di bawah belenggu kolonial, pemerintah-pemerintah luar, mereka menulis sejarah kita tanpa segan silu mengubah sejarah kita selama beratus-ratus tahun. Contohnya, Chartered Company mentadbir Borneo Utara selama hampir 100 tahun. Dan sejarah yang mereka tulis adalah sejarah yang berpihak kepada mereka. Kewujudan Kumis-Kumis ni atau Syahri ni disebabkan saya rasa perlu ada hubung kait catatan-catatan kolonial ni dengan kearifan lokal atau kearifan tempatan, di mana kita jangan berpuas hati dengan penulisan-penulisan yang sedia ada, dan penulisan-penulisan yang sedia ada ni kita perlu menambah baik. John F. Kennedy pernah berkata bahawa sejarah itu hidup. Kenapa sejarah itu hidup? Sebab sejarah itu boleh ditambah baik bila ada penemuan-penemuan baru dalam sumber-sumber premier. Ada 3 ciri-ciri penting untuk menjadi seorang pengkaji sejarah yang cemerlang. Pertama, kita mesti ada timeline atau garis masa kita dalam subjek-subjek tertentu. Kedua, kita mesti ada kumpul sumber-sumber primer, pelbagai subjek, bukan satu subjek, pelbagai subjek kita ada. Ketiga, elemen yang paling penting, kita mesti ada critical thinking. Critical thinking ni bermakna kita perlu berfikir. Jangan ikut saja apa yang ditulis, tapi kita kena gabungkan pelbagai elemen. Contohnya, kita mesti mempertengahkan 3 elemen penting semasa kita buat kajian: elemen locality, personality dan kemasyarakatan. Bermakna 3 penting elemen ni penting. Bila kita sudah dapat maklumat, kita kena turun ke bawah. Kita kena berjumpa dengan orang kampung. Kita kena melawat, kita kena turun padang, kita kena bersembang dengan dia. Dan kita gabungkan maklumat bawahan tu dengan maklumat-maklumat yang ada, dan kita timbulkan satu naratif baru. Naratif baru yang kita wujudkan tu adalah naratif sejarah Sabah yang lebih balance lah, saya rasa. Jadi maksudnya ada 3 tadi tu. Yang pertama tu apa tu? Garis masa. Garis masa. Satu lagi itu sumber primer. Okey. Ketiga, critical thinking. Betul. Tadi saudara Kumis-Kumis menyebut tentang bagaimana sejarah itu harus ditelusuri kembali berdasarkan kepada kearifan lokaliti. Betul. Ataupun kearifan tempatan lah. Mungkin bila kita rujuk kembali ataupun kaitkan kembali dengan pusat ataupun Menara Gading lah, ya, kita dapati bahawa hari ini cabaran mahasiswa-mahasiswi ialah teknologi. Digital, mau sebut pun susah. Jadi maksudnya di sini ialah mungkin mahasiswa-mahasiswi pada hari ini lebih mempercayai bahan yang telah dirakam dalam bentuk buku ataupun online punya ni lah, video dan sebagainya. Dan tidak ada kecenderungan untuk turun kepada komuniti untuk mendapatkan kisah sebenar. Sebab kita percaya bahawa dahululah apabila sejarah itu ditulis dahulu, saya menyebut macam salah satu nama Alexander Drumpel dan sebagainya,
di mana mereka mungkin merujuk kepada seseorang yang lain. Betul. Dan mungkin juga tidak merujuk kepada seseorang yang lain. Di sini kita ingin mengutarakan isu kesahihan data itu. Mungkin boleh ulas sedikit. Ya, sebenarnya yang menarik pasal sejarah ni macam Alexander Graham Bell, bila kita ada catatan barat, kita perlu lagi cari sumber prima. Kekangan yang kita hadapi sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang graduan adalah di mana mau cari sumber-sumber dokumen ini kekangan dia. Saya akan sentuh Alexander Graham Bell, tetapi kekangan ini sebenarnya sudah boleh diatasi zaman sekarang dengan adanya teknologi maklumat, inovasi-inovasi baru seperti WPS apa semua, dan ada banyak institusi-institusi luar yang sanggup membantu pelajar-pelajar. Contohnya di Germany, kos pembelajaran adalah percuma, dan jadi maklumat-maklumat yang mereka bagi kepada pelajar percuma. Macam mana kita menggunakan sumber prima dengan sumber tempatan dan kita olah dia menjadi naratif sejarah Sabah, bermakna kalau kita dengar sejarah Alexander Graham Bell, dia dihantar di sana oleh East India Company untuk membuka belambangan dan sepatutnya membuat agreement dengan Sultan Sulu. Tapi kalau kita tidak ada kearifan lokal, belambangan tu pada suatu ketika merupakan wilayah Brunei. Jadi bila kita rujuk lagi balik dengan Brunei mengeluarkan di sana ada lagi satu dokumen yang dikenali sebagai perjanjian bira-birahan yang ditandatangani oleh orang tua Mudin dengan bendara Abdullah macam gitu. Jadi bermakna dengan adanya kearifan lokal, dokumen Alexander Graham Bell dengan dokumen Brunei boleh digabung dan kita boleh buat kenyataan baru bahawa berlakunya pertindihan perebutan tuntutan ni sudah lebih lama, bermakna sebelum kedatangan Alexander Graham Bell macam gitu. Jadi kita kena jadi kita satu lagi selain daripada dua dokumen kita kena rujuk, kita balik kepada orang di bawah lah. Bermakna kita kena pergi kampung-kampung, kita tanya pendapat orang-orang tua. Tetapi sejarah lisan ni cuma boleh digunakan beberapa peratus ya. Saya mau quote satu catatan menarik pasal Tom Harrison. Tom Harrison pernah berkata, cerita lisan kita tidak boleh terima, Tom Harrison cakap. Sebab sebelum ni lah, sebab orang-orang kolonial yang datang semua berpendidikan tinggi daripada Cambridge, tetapi bila dia sampai di sini, itu dia cakap sebelum dia sampai pergi Sabah. Tapi bila dia sampai di Sabah, dia memuji pula. Dia bilang, di Sabah ada orang-orang tertentu yang cerita sejarah dia boleh disamakan dengan maklumat-maklumat yang lebih baik yang ada di buku. Contohnya, diorang bilang macam Bobo Hizan. Diorang sudah mewarisi ilmu-ilmu Rinait turun-temurun. Diorang boleh hafal beribu-ribu silabus macam itu. Bomo-bomo, dukun-dukun, orang-orang yang tahu sejarah asal-usul dia beratus tahun daripada sudut penglipurara contohnya. Dan ini tidak boleh diabaikan. Sejarah lisan tidak boleh diabaikan. Sejarah lisan kena gabung dengan sumber penulisan barat dan kita kena olah dia balik menjadi penulisan sejarah Sabah lah, sejarah lokal. Ya, terima kasih saudara kumis-kumis. Ringkasnya, sejarah tidak ada yang baru. Sejarah lama tetap sejarah lama, cuma hari ini kita kalau boleh bila kita mengkaji tentang sejarah, kita tambah baik sejarah kita menambah berlaku. baik. Sejarah tidak ada yang betul dan tidak ada salah, semua bergantung kepada dokumen-dokumen, pembuktian dan argumen-argumen yang kita ada untuk menjelaskan bahawa cerita itu betul. Macam gitu. Okey. Okey. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, okay.